Saya minta maaf sebab saya terpaksa untuk keluarkan benda ni semua. Orang tak tahu apa yang saya lalui. RM50 setahun tu memang real. Itulah yang saya hadap selama hari ni. Panas. Baru-baru ini usahawan dan influencer Siti Jamu Mall membuat pendedahan terbuka mengenai bekas suaminya di media sosial. Perkongsian mengenai penceritaan ditanggung sepanjang perkahwinannya itu menjadi tular dan menarik perhatian netizen di media sosial. Walaupun ada netizen mengecam tindakannya mendedahkan mengenai perkara itu, Siti berkata dia terpaksa membuka cerita berkenaan kerana ingin mempertahankan hak anak-anaknya. Alamak, apa cerita sebenarnya ni? Tak mahu buat spekulasi, kita tanya sendiri dengan Siti Jamu Mall. I fikir bila nak bercerai, anak-anak kecil lagi kan, I tak boleh I pandang muka anak. Sebagai mak mesti sedih. Dan akhirnya kita orang bercerai pada bulan 12. Bila 2 hari lepas bercerai, saya nak pergi ambil anak saya kat sana, there's something happen. Mak mentua dengan ayah mentua kita yang layan kita sebaik-baiknya lah, pijak semut pun tak mati. Bila saya pergi sana, hari kejadian saya dipersalahkan gila-gila. Walhal anak dia yang tidak memberi nafkah untuk saya, benda tu memang salah. Dia kira backup anak dia lebih lah. So saya rasa kecil hati kat situ lah. Bila ada berlaku kekasaran juga sampai saya ditendang ex-husband saya, benda tu bagi saya trauma sampai ke hari ni. Dan sejak hari kejadian tu, saya tak adalah membenci mereka. Bila diorang nak jumpa anak ke apa, saya still bagi. Baru-baru ni, tiba-tiba tanpa pengetahuan saya, anak saya dah nak diambil oleh mereka. Saya takut sebab bila anak saya kalau diambil oleh mertua saya apa semua, saya takut tak dapat jumpa ke, atau saya nak ambil akan ada masalah lain, bukan dengan cara paksaan ataupun culik macam tu. Dan sampai satu masa bila saya dihentam macam ni daripada pihak sana, mengaibkan saya dekat kawan-kawan, family members, saya rasa saya dah tak boleh diam, melampau. Awak ada tak buat tindakan susulan macam report polis ke bagaimana? Saya sebelum ni anggap family, jadi saya tak nak lah ambil apa-apa tindakan mahkamah ke apa, saya tak nak. Tapi bila benda tu terjadi kat saya terus ambil tindakan untuk lantik lawyer, menyimpan segala bukti, susulan ke mahkamah tentang hak hadanah, hak interim anak, semua saya lakukan lah. Dan benda tu sedang dalam proses. InsyaAllah doakan supaya semuanya berjalan lancar tentang benda tu lah. Dan yang paling sedih bila saya difitnah, berlaku curang, saya ada orang lain apa semua. Walhal saya buat kerja hustle, cari duit siang malam. Habis saya dah bulan 3 lebih kurang, my ex-husband dah kahwin lain lah pun. Isteri dia dah hamil dah sekarang. Dan saya masih kat sini terkontang-kanting untuk membesarkan anak saya yang tanpa nafkah suami. Hak penjagaan apa semua dan juga nafkah. Adakah awak akan tuntutkan perkara tersebut di mahkamah? Mungkin harta sepencarian, hak penjagaan ke ataupun macam mana? Dapat untuk hak anak-anak cukup. Diorang dapat hak daripada seorang ayah dia, supaya bila diorang dah besar, diorang pun rasa yang bapa dia ni bertanggungjawab. Biawak hidup adalah perkara yang memang berlaku. Ramai sebenarnya ada. Bukan kita kata semua lelaki sama, tak. Jika awak berada di tahap saya, mungkin awak pun meletup. Tapi kalau awak boleh sabar, itu kesabaran yang hebat untuk awak lah. Terus terang saya cakap, apa yang saya lalui memang sangat berat dan saya dah tak boleh handle dah. Nak teruskan bisnes saya pun dah mengganggu sebab orang keep on hina saya, kecam saya, cakap saya macam-macam. Kalau cakap pasal yang nafkah RM50 tu, mungkin selepas awak dedahkan di media sosial, perkara tu jadi tular, pihak sebelah sana, bekas suami awak ada tak bersuara mengenai perkara ni? Kenapa burukkan dia ke? Dan macam mana, apa tindakan susulan selepas tu? Adakah dia memang mendiamkan diri kan? Diorang akan diam, blue tick. Dan sebelum saya pernah bertanya, jawapan dia adalah sebab lawyer tak payah bagi nafkah. Dan berharap dekat mahkamah nantilah untuk 30 hari bulan ni, insyaAllah. Macam mana abang sendiri melihat bang, orang kata kekuatan dan juga mungkin kesengsaraan ataupun penderitaan yang adik awak lalui? Dekat depan kuat, tapi orang tak tahu dia dekat belakang menangis. Habis pada live dia menangis dengan anak-anak apa semua. And then waktu dia bersalin anak pun, husband tak datang. Saya je dengan dia kan. Dah terlalu lama lah penderitaan yang dia hadapi. So sebagai seorang abang yang always dengan Siti, bagus benda ni berlaku supaya dapat keluar daripada derita yang dia hadapi sama hari ni, dan dia dapat fokuskan kebahagiaan diri dia dengan anak-anak dia. Abang tahu apa yang akak hadapi sama hari ni. Akak sangat kuat. Orang tak tahu apa yang akak hadap. Abang je tahu apa yang akak hadap, sebab kita bersama. Akak yang jaga abang sama hari ni. Tak ada orang lain. Apa yang abang nak adalah akak bahagia dengan kehidupan akak, dengan anak-anak. Dan sekiranya ada pasangan yang datang kepada akak lepas ni, adalah orang yang betul-betul bertanggungjawab terhadap akak. Ya kak, love you.